padu kuboid. Okay, isi padu kuboid. Kuboid dia lebih kurang macam cube. Okay, tapi kuboid ni tiga-tiga sisi dia tak sama. Ataupun kadang hanya dua sisi je sama. Tapi cube tiga-tiga sama. Okay, kita fokus pada kuboid dulu. Okay. Okay, ini formula dia. Isi padu kuboid, panjang, darat lebar, darat tinggi. Formula dekat depan tadi tu. Kamu boleh refer dekat formula tu. So, kalau kuboid ni, apa jawapannya? Kamu kena tentukan di mana panjang, di mana lebar dan di mana tinggi. Jangan tertukar tu ya, sebab kuboid dia berbeza. Okey, jadi 10 darab 4 darab 5. Hasilnya jawapannya 200 unit kuasa 3 unit persegi. Kalau dia tak bagi cm, unit lah. Kalau dia bagi cm, cm kuasa 3. Kalau bagi m kuasa 3. Okay, next. Isi padu kubus. Okay, ni kubus ni cube Kubus tu cube lah. Saya sebut tadi cube kan. Okay, kubus tu dia sama, sisi dia semua sama. Okay, panjang, darat lebar, darat tinggi. Sisi dia kalau tahu satu je, dah tahu untuk, maksud dia panjang, lebar, tinggi tu adalah sama. Okay, kalau ini diberi panjang sisi ialah 5 unit. Jadi jawapan dia 5 darab 5 darab 5. 125 unit. Okay, ini yang kedua. Kita pergi yang ketiga. Ini yang selalu bermasalah. Students sangat ada masalah dekat sini. Isi padu prisma tegak. Prisma tegak ni dia ada pelbagai yang selalu diberi dalam soalan. Contoh yang saya tunjuk sekarang ni, segitiga ni prisma tegak. Dia punya keratan rentas dia ialah segitiga. Okay, tengok. Okay, isi padu prisma, luas keratan rentas, darab panjang. Okay, luas keratan rentas, darab panjang. Apa dia maksud keratan rentas? Siapa yang boleh jawab? On-kan mikrofon dan cuba jawab. Mana luas keratan rentas? Dengar tak? Panjang. Dengar. Panjang. Okay. Formula isi padu prisma ialah luas keratan rentas darab panjang. Okey. Luas keratan rentas darab panjang. Panjang ada kat sini. Panjang. Ni ada hint dekat sini dah. Ya, yang ada antara 9 dengan 12 ni kan? Keratan rentas. Jadi dekat mana keratan rentas? Satu garis yang dekat 12 dengan 9. Macam cakap. Okey. Ni keratan rentas. Keratan rentas untuk yang soalan sekarang ni berbentuk segitiga. Keratan rentas ni yang menghubungkan panjang ni menghubungkan keratan rentas. Nampak tak? Keratan rentas sisi yang selari. Hanya ada satu je sisi yang selari dalam prisma tegak. Bila nampak dia selari bermaksud itu ialah keratan rentas. Ini berbentuk segitiga. Jadi kamu kena cari luas keratan rentas. Keratan rentas sisi yang selari. Hanya ada satu je sisi yang selari dalam prisma tegak. Bila nampak dia selari bermaksud itu ialah keratan rentas. Ini berbentuk segitiga. Jadi kamu kena cari luas keratan rentas. Okay? Luas keratan rentas. Formula untuk luas keratan rentas 1 per, boleh nampak? Nampak tak formula bawah tu? Dia macam ke bawah sana. Nampak kan? 1 per tak nampak? 1 per sama. 1 1 per 2 kan? 1 per 2. Luas segitiga tu. 1 per 2. Darab tapak, darab tinggi. Ini 1 per 2 Tak pernah nampak sini. Sebab bila saya
screen kan dekat sini dia lari. Dia tertutup. Okey, 1/2 darab tapak, darab tinggi. Jadi, kena cari yang warna merah ni, kena cari luas segitiga. Luas segitiga formula yang saya tulis kat bawah ni, 1/2 darab tapak, darab tinggi. So, apa dia? Tapak dia 12, tinggi dia 9. Jadi, 1/2 darab 12 darab 9. Jawapan dia 54. Adakah ini jawapan yang dia nak? 54 darab 18. 82. 972 sentimeter padu. Okey? Boleh? Boleh. M kuasa 3 unit dia. Okey. Next kita pergi. Ni yang kedua. Contoh prisma tegak juga. Tapi prisma tegak ni dia punya keratan rentas dia berbentuk trapezium. Okey. Itu panjang. Panjang yang menghubungkan keratan rentas. Jadi keratan rentas bentuk dia trapezium. Sebab yang selari hanya yang bentuk trapezium. Okey. So, trapezium, luas trapezium. Formula luas trapezium, ni pun tertutup sikit tak nampak. Formula untuk luas trapezium ialah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Apa dia A tambah B tu? Apa yang maksudkan Satu tambah A? 2. Okey, dekat trapezium ada pula dua sisi yang selari. Okey, yang mana selari itu dipanggil A dan B. Okey, kadang-kadang selari dia menegak. Kadang-kadang dia mendatar macam ni. So, ini ialah selari AB. A dekat atas ataupun A dekat bawah, tak kisah mana-mana. Asalkan dia yang kita ambil hasil tambah. A tambah B. Kemudian darab dengan tinggi. Trapezium Ni baru kita cari luas trapezium. Okey, dapat jawapan 39 unit. Okey, bila dah dapat luas trapezium, kita darab pula dengan panjang ni. Okey, darab dengan 12 supaya nak menghasilkan isi padu. So, dapatlah isi padu prisma. Okey, jelas? Okey, isi padu silinder. Okay, ini bentuk silinder. Kita nak cari isi padu. Formula untuk isi padu silinder, pi J kuasa 2 T. Formula ni pun ada kat depan macam saya cakap tadi. Dekat soalan ada formula diberi. Okay. Yang penting sekali kamu kena tahu mana diameter dan mana jari. Ni saya dah tunjukkan dekat depan ni, dekat sini. Diameter dari hujung bulatan ke hujung bulatan diameter. Okay, dia lebih besar. Maksudnya diameter ni hujung ke hujung. Jari pula separuh daripada diameter. Bermaksud dari center bulatan, tengah bulatan ni O ni, pusat bulatan sehingga hujung bulatan dipanggil jari. Dapat beza tak? J tu ialah separuh diameter. Selalu soalan ni dia akan mengkonfuskan pelajar. Dia guna diameter lah. Padahal untuk isi padu silinder, J kuasa 2. Dia kena guna jari. Sebab bergantung pada soalan, kadang-kadang dia terus bagi jari berapa. Kadang-kadang macam soalan ini, dia bagi diameter 12. Kalau diameter 12, jari berapa? Separuh kan? Saya kata tadi? 6. Separuh. 6. So, J dia ialah 6. Baru cikgu. Ya? Okey kita teruskan. Okey. Untuk soalan yang melibatkan pi, sebab ni ada pi kan? Pi dia akan diberi dalam soalan. Macam ni dia diberi pi sama dengan 22/7. Jadi gunakan terus, masukkan.
22/7 darab, apa tak? 6 darab 6. Sebab J kuasa 2. J kuasa 2 bermaksud 6 darab 6. Kalau tak nak buat 6 darab 6, gunakan kalkulator, tekan J kuasa 2. Sama je Kemudian darab dengan tinggi. Tinggi silinder ni ialah 15. So darab 15, dapat jawapan. Beri jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, kadang-kadang jawapan ni panjang dalam kalkulator tu. Belakang ni banyak tempat perpuluhan. Beri dalam 2 tempat perpuluhan. Atau dalam bentuk pecahan. Okey? Nak tanya apa-apa untuk silinder? Isi padu silinder? Ada pertanyaan? Ada. Ya? Kalau dia tak diberi macam mana cikgu? Tak diberi apa? Pi? Ya cikgu. Okay. Kalau tak diberi pi, kamu hanya darab 6 darab 6 darab 15. Bagi jawapan dalam bentuk pi. Boleh faham? Faham. Biar jawapan dalam bentuk pi. Maksud dia, Okey. sekarang kita kira. Mana dia dah? Okey, 6 darab 6 darab 15. 540 pi. Itu je jawapan dia. Kalau pi tak diberi. Tapi biasanya soalan SPM, dia akan bagi pi ni berapa. Baik. Okey, kita terus pepejal geometri seterusnya. Kon. Kon ni bentuk apa? Bentuk aiskrim kan? Ingat. Kon bentuk aiskrim. Dia macam bentuk aiskrim tu. Yang kon tu kan? Okey, formula dia 1/3 pi j kuasa 2 T. Okey, 1/3 pi j kuasa 2 T. Dia macam silinder punya formula tapi kat depan dia ada 1/3. Okay, sama je, kita transfer je masuk jawapan ke dalam formula. Okay, kalau ini tinggi dia, tinggi kon, diameter, tadi saya dah ajar diameter macam mana dekat hujung bulatan ke hujung bulatan. Okay, diberi pi 22/7. Jadi jawapan ni transfer masuk 1/3 darab pi 22/7 darab J dia ialah, ni direct dia bagi J ialah 10. Terus masuk J 10 kuasa 2, 10 darab 10 darab tinggi dia 15. Jadi jawapan dalam 2 tempat perpuluhan ataupun dalam pecahan. Kalau ini unit kuasa 3. Kalau dalam soalan nanti kamu terlupa tulis unit ni pun tak apa. Tetap dapat markah Okey, boleh terus? Jelas Dengar apa saya terangkan? Jelas. Yang guna handphone tu nampak tak? Nampak? Okey. Jelas. Jelas Okey, next. Okey. Isi padu sfera pula. Okay, sfera ni bentuk bola jejari macam tadilah. Center pergi hujung bulatan tu dipanggil jejari. Okay, formula dia 4/3 pi j kuasa 3. Okay, 4/3 pi j kuasa 3. Diberi sini dalam soalan ni, diameter dia 16. Okay, pi 22/7. Okay, so masukkan sini. 4/3 darab 22/7 darab, okay, J dia ialah 8. Mana saya dapat 8? 8 ni dari mana? Diameter bagi 2. Ya, betul. Ni diameter ni 16. So jejari ialah 8. J kuasa 3. Maksud dia 8 darab 8 darab 8. Ataupun boleh tulis 8 kuasa 3. Jawapan akhir. Okay, 2 tempat perpuluhan Ataupun dalam pecahan.
Okay. Okay, last. Saya rasa ni kot pekerja terakhir. Pekerja geometri yang terakhir ni isi padu piramid tegak. Okay. Yang tegak ni dipanggil daripada bucu piramid ke atas tu sampai ke bawah ni di tinggi ya. Yang bawah ni segi 4 ni ialah tapak. Okey, isi padu piramid tegak 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey, luas tapak luas yang bawah piramid ni. Okey, jadi kira dulu luas. Okey, diberi tinggi 11. Okey, jadi luas tapak 9 darab dengan 5. Luas segi 4 tepat, panjang darab lebar 9 darab 5 sama dengan 45. Kemudian masukkan ke dalam formula isi padu. 1/3 darab 45 luas tapak yang kita cari tadi darab dengan tinggi piramid. Tinggi piramid ialah 11. Jadi dapat jawapan 165. Okey? Okey, habis. Ini semua contoh ni saya tunjuk secara satu persatu. Dia punya nak cari isi padu. Tapi soalan sebenar SPM, format SPM nanti, biasanya bukan single pekerja geometri, dia biasanya ada gabungan. Okay, contoh soalan. Okey. Nampak tak soalan ni? Saya kata tadi, untuk SPM, soalan pekerja geometri dia dalam ada 2. Paling kurang pun 2 gabungan pekerja geometri. Sekarang ni, Raja di bawah menunjukkan pekerja yang tinggal setelah sebuah kuboid dikeluarkan daripada silinder. Okey. Bermaksud bongkah yang berkaitan kuboid dan silinder. Okey, silinder ni salah type ni. Sebuah silinder. Jadi kuboid ni dikeluarkan daripada silinder. Dia nak isi padu yang tinggal. Okey, information pun ada dekat soalan. Kadang-kadang information tak ada pada rajah, dia ada pada soalan. Okey, jari silinder 4 cm. Okey, tanda 4 cm. Bila kamu dapat soalan nanti exam, conteng dekat rajah. Okey, 4 cm je jari. Okey, tinggi dia 14. 14 ni memang dah diberi sini 14. Okey. So apa yang kita kena, apa yang nak kena buat ni? Soalan ni berkaitan kuboid dan silinder. Kira isi padu pekerja yang silinder dengan kuboid, lepas tu yang silinder tolak kuboid dapat kan? Okey, Yeah. Okey, tu dah ada respon tu. Okey, maksud dia kita nak kira isi padu yang tinggal, bermaksud yang besar sekali ni bentuk dia silinder. Jadi silinder kena tolak yang kuboid. Yang dalam ni kita buangkan, kita keluarkan. Jadi kita nak kira baki dia. Jadinya, tu 14 tu tadi tinggi Okey, jadinya isi padu silinder tolak dengan isi padu kuboid. Okey, jelas? Okey, isi padu silinder tolak dengan isi padu kuboid. Okey, ni saya dah tunjuk sini. Okey, step by step saya tunjukkan ni. Isi padu silinder masukkan ke dalam formula isi padu silinder. Pi J kuasa 2T. 22/7 darab J. J ialah 4. Darab 4. Tinggi silinder ialah 14. Okey. Transferkan ke dalam ni. Transfer, masukkan. Tolak kuboid. Kuboid yang dalam ni yang dikeluarkan tu. Panjang darab lebar darab tinggi. 4 darab 3 darab 8. Okey. Tunjukkan pengiraan ini. Okey. Kamu dapat berapa markah 1, 2, 3. Dah dapat 3 markah
Sebab markah untuk isi padu silinder, satu markah. Markah isi padu kuboid, satu markah. Kamu tunjukkan tolak ni pun satu markah. So 3 markah. Jawapan akhir lagi 1. So 4. Soalan ni 4 markah. Kebiasaannya soalan untuk mengira isi padu ni 4 markah. Okay. Penting ni 4 markah ni pun nak kena kumpulkan antara soalan yang senang nak kumpul markah lah ni. Okay, boleh? Siapa yang tak jelas? Okay, on microphone boleh tanya? Ada pertanyaan? Cikgu. Kenapa tolak? Kenapa tolak? Sebab apa tolak? Tadi soalan dia apa? Kita back pada soalan. Soalan ni kita nak hitung isi padu pepejal yang tinggal. Kuboid ini dikeluarkan. Pada soalan asal tu dia bagi tahu kuboid dikeluarkan. Jadi silinder tolak kuboid. Okey? Ni tolak. Okey, jelas? Okey. Okey. Kita pergi contoh soalan lagi. Okey, ni jawapan dia terakhir. Saya tak tunjuk akhir. Ni jawapan terakhir. 704 tolak 96. Ini jawapan yang akhir ni. 608. Okey. So 4 markah. Okey. Okey, contoh soalan 2. Kita tengok. Okey. 2 gabungan pepejal juga. Okey, baca soalan. Raja menunjukkan sebuah gabungan pepejal terdiri daripada sebuah cube dan kubus. Cube tu kadang-kadang disebut kubus ataupun cube. Dan sebuah piramid tegak tercantum pada EFGH. Maksudnya ini cantuman. Dia tak ada cakap kena keluarkan pun. Jadi hanya cantuman, jadi kena tambah. Okey.